Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Selamat datang ke channel Gemstone by Tok. Okey, sebelum aku bermula, aku minta tolong untuk tekan button subscribe, tekan lonceng, tekan like dan share konten ini dekat media sosial korang untuk korang tak terlepas konten-konten terbaru daripada channel ni. Okey guys, jumpa lagi di episod kedua channel Gemstone by Tok. Okey, seperti minggu lepas aku dah buat sesi pengenalan kaitan dengan batu-batu permata yang ada dalam koleksi aku. Okey, untuk minggu ni aku nak buat perkongsian mengenai batu kecubung atau nama sebenarnya adalah amethyst. Mengenai amethyst iaitu kecubung, kristal kecubung ni. Okey, apa yang aku nak terangkan dalam penerangan kali ni, dia simple je. Okey, asal usul dia. Amethyst ni asal usul dia banyak tempat yang ada tau. Okey, dekat Malaysia ni pun ada sumber amethyst ni. Cuma rakyat Malaysia ni kurang menggali. Ada beberapa orang je yang pernah aku tengok dia gali untuk mencari kristal dan batu permata dan ada dijumpa kecubung. Yang paling top kecubung jeli. Macam korang tengok, kalau korang pernah tengok dekat Facebook ke apa, orang jual kecubung jeli, itu adalah apa cakap dari segi kategori amethyst lah. Okey, dipanggil kecubung jeli sebab nama dijumpa tu dekat jeli. Tempat tu nama jeli dan dia bagi nama kecubung jeli. Macam kebanyakan akik jugalah. Okey, akik ni tak ada nama yang cakap nama khusus lah. Dia panggil agit lah. Tapi bila dijumpa dekat daerah Garut, dia panggil akik Garut. Jumpa dekat daerah Kelawing, dipanggil akik Kelawing. Itu nama tempat dekat Indonesia, bukan nama batu tu sendiri. Okey, macam amethyst lah. Amethyst dia kecubung. So bila dia jumpa dekat jeli, dia mungkin panggil kecubung jeli. Bila kita jumpa dekat kajang, kecubung kajang. Okey, so benda ni, taburan amethyst ni banyak. Okey, banyak tempat yang ada. Malaysia, Thailand, Indonesia pun ada. Afrika, paling top Brazil, yang macam bila kau tengok dekat mana-mana page ataupun cakap platform-platform yang jual batu permata ni, dia akan cakap kecubung Brazil. Betul, kecubung Brazil ni adalah populasi terbesar kecubung yang ada dekat dunia ni yang dikomersialkan. Mungkin tempat lain pun ada banyak amethyst, cuma tak dikomersialkan. Selain tu yang top juga African amethyst. African amethyst, kalau kau nak tengok tona color dia lembut. Dia tak cair tapi dia lembut. Dia beza dengan kecubung jeli. Dia cair tapi masih dia dah cair dan dia lembut lah. Tapi amethyst ni yang dekat African ni dia dark purple tapi lembut. Aku kadang-kadang hampir-hampir kalau dapat raw macam risau juga lah, ni iolite ataupun amethyst. Tapi bila kita order daripada African, so dapat delivery from there, so kita kena check betul-betul. Tapi memang ada beza lah antara iolite punya raw dengan amethyst punya raw. Cuma kadang-kadang colour tu dia look alike lah kan. Ni kadang-kadang sebagai Gemstone kata, sebelum kita canai tu, kadang-kadang aku buat kajian sikit lah mengenai batu permata atau raw yang aku dapat kan. Apa yang aku dapat ni aku kaji dulu, ni sebenarnya apa. Tapi kalau kita dah tahu memang bentuk tu memang bentuk form amethyst, so kita tak payah risau lah. Tapi macam contoh fluorite kan, macam ni fluorite ni risau juga kadang-kadang datang fluorite ataupun quartz, kita tak tahu green quartz ataupun fluorite. Tapi kena cakap ambil sedikit masa untuk kaji apa tu yang kita dapat. Okay, macam yang kita nak bincangkan dalam episod kali ni adalah amethyst lah. Okay, kategori. Dan ni tajuk kategori. Isi kategori dia. Okay, kategori amethyst ni sebenarnya kategori kristal lah. Bersistem trigonal. Dia adalah silicate oxide mineral. Silicate oxide mineral. Okay, jenis mineral yang silicate. SiO2 tak silap aku pun dah kadang-kadang bila nak cakap spontan ni kadang terlupa dia punya bahasa kimia dia. SiO2 kan, SiO2 ni kecil. Bahasa kimia, orang kimia mesti faham. Okey, kekerasan amethyst ni kekerasan dia daripada 6.5 hingga 7 kadar kekerasan dia. Kadar MOHS, skala ada bacaan bila kita nak buat bacaan kekerasan dia, MOHS daripada 5, 5.5, 6, 6.5, 7. Paling tinggi 7 lah. Tapi kalau dia 8, bawa alam lah. Sebab kita, macam aku sendiri pun tak dapat raw yang lebih daripada 6 sebelah kat ni. Cuma kalau ikut sumber-sumber yang aku baca, Google salah satunya lah. Tapi Google pun kadang-kadang misinfo. Tapi aku dapat sumber ni daripada sumber-sumber lain. Maksudnya orang yang mengkaji bab batu-batu permata yang dia telah ukur sampai 7 tahap MOHS dia. Okey, kekerasan dia. Bila kita ukur, ada satu alat dia tu, aku tak ada alat tu lagi sebab aku yang lama rosak lah. So aku tunggu yang baru. Dan sekarang
agak slow delivery. Tak dapat nak tunjukkan korang dia punya MOHS bacaan dia. So kekerasan dia tadi, ingat 5, 5,5, 6,5, 6, 6,5 dan 7 kekerasan untuk amethyst. So bagi aku sebagai seorang gemstone kata, dia agak keras lah untuk dicanai. Dia kira satu kristal yang tak rapuh lah. Kalau korang nak pakai pun tak worry lah, dan tak risau lah nak pakai. Okay. So untuk poin seterusnya, okay, unsur warna dia. Okay, unsur warna. Warna amethyst lah. Warna amethyst kalau, okay, aku dekatkan sikit. Macam ni. Warna amethyst kalau korang boleh tengok, start sini dia putih. Sebenarnya tak putih, light purple. Okay, ujung ni sikit putih lah. Then light purple, medium purple, dekat sini dark purple. Okay, dekat sini dark purple bahagian ni. So tona color ni apa yang menyebabkan dia berubah, mempunyai tona yang berbeza dalam satu raw. Okay, tona warna ni dipengaruhi masa pembesaran dia. Faham? Pembesaran. Kristal ni membesar. Okay, contoh macam daripada macam ni, aku contoh yang aku ada. Okay, ini titanium bismuth. Kristal macam ni, dia asal kecil-kecil je. Tengok yang macam form-form kat sini, dia kecil. Tapi dia membesar. Okay, masa dia membesar, amethyst ni daripada kecil, dia membesar. Penyerapan mineral dekat sumber tanah tu mempengaruhi warna dia. Okay, mempengaruhi warna dia. So faktor-faktor tanah, apa yang ada dalam mineral tu. Okay, masa dia membesar tu, dia mudah menyerap dan dibawa ke atas. Okay, macam pokok lah, dia membesar. So makin banyak mineral yang dia serap, dibawa ke atas. Jadi yang atas tu lah yang berwarna gelap, yang bawah pergi ke atas dia punya sumber serapan mineral tu. Jadi yang bawah ni dia macam light purple sikit, kira color tu dia cair sikit. Jadi penyerapan tu tertumpu di bahagian atas, puncak kristal tu membesar. Sebab tu kalau orang jumpa amethyst, dia akan nampak pelbagai tona color lah, tona warna. Okay, lepas tu bila seorang tukang canai permata pula, dia akan pilih ikut customer lah. Macam aku sendiri kalau nak potong, normally aku akan potong bahagian yang gelap lah. Macam korang yang suka gelap kan, korang suka gelap, jadi aku potong yang gelap, color yang korang suka lah. Macam aku suka light-light dan bentuk cutting-cutting yang aku suka lah. So sebab kalau orang tengok kenapa amethyst banyak yang gelap, sebab dia orang potong bahagian ni. Okay, ni yang bab color dia. Macam ni kalau korang tengok, ini adalah sampel yang aku dah canai lah. Ni standard lah, korang tengok dekat mana-mana pun kan. So, jelas tak agak-agak. Okay, ni contoh yang aku dah canai lah. Canai dari bentuk permata. Okay, so daripada ni raw dia, aku canai dalam bentuk permata ni lah. Permata siap Okay, ni tengok colour dia. Ni aku dah pilih lah. Pilih colour gelap macam yang korang suka. Lepas tu kebanyakannya akan jadi cincin lah. Macam ni. Ni tona colour cerah sikit. Colour-colour favourite aku lah. Tak payah gelap-gelap sangat. Aku pun dah gelap. So aku suka yang cerah-cerah macam ni. So untuk poin seterusnya, okay, untuk poin seterusnya adalah kelebihan amethyst. Nak cakap pun jam juga. Okay, sebenarnya amethyst ni ada tergolong dalam Super 7 Stone. Apa tu Super 7 Stone? Macam ni ke? Bukan. Okay, Super 7 Stone ni dia adalah satu formula lah. Okay, formula dalam aku tak sure metafizik ke ataupun psikologi ke apa. Sebab melalui pembacaan aku dalam metafizik, okay, betul. Kristal ada vibration. Okay, kristal ni, setiap batu, kadang-kadang dalam besi ke pokok pun ada getaran, vibration. Tu normal. Kita sendiri pun ada vibration tu lah. Tu vibration, contoh vibration yang korang boleh faham. Dalam kristal dia ada bacaan skala vibration dia ikut megahertz atau kilohertz. Kilohertz atau megahertz. Okay, bacaan ni diukur oleh mesin yang khas lah untuk ukur bacaan getaran, vibration. Okay, bercakap berkenaan kelebihan lah. Poin yang kelebihan amethyst ni sebenarnya banyak. Okay, unsur mineral yang ada dalam kristal ni, okay,
dapat kita gunakan dalam kehidupan harian. Okey. Untuk menerangkan lebih lanjut, ini melibatkan mungkin bidang industri yang mengambil sumber mineral dalam ni dan ditukar kepada sesuatu produk lain yang kita guna dalam daily use. Okey, penggunaan harian. Itu salah satu kelebihan dia yang orang cakap boleh difahami dengan jelas tanpa melibatkan alam yang aku tak nak cakap. Sebelum ni aku pernah terangkan. Okey. Selain itu kelebihan dalam dalam golongan super seven stone, amethyst. Amethyst ni orang cakap satu kristal yang bervibration yang mempengaruhi kau punya cakap energi. Kita manusia ada tenaga. Tenaga first yang kita dapat melalui makanan, kita bakar karbohidrat, protein ataupun fats kita bakar untuk jadikan tenaga kita. Selain tu kita ada tenaga lelap. Okey, tenaga lelap ni cakap tenaga yang kita tak sedar bila bangunnya, bila kegunaannya, tak tahu bentuk dah jadi. Contoh tenaga yang cakap tak sedar, tenaga yang kita tanpa sedar kita guna. Okey. Dalam keadaan kau penat, okey, macam nurse-nurse yang tengah handle COVID-19 sekarang ni, dia penat. Okey. Dan tak cukup rehat. Okey, aku tak cakap dia guna kristal ni. Okey, aku tak cakap. Ini aku cakap pasal tenaga lelap, tenaga yang kita tak pernah guna. Okey, jarang guna ataupun dah biasa guna tapi sebenarnya tak sedar. Tenaga yang tak sedar. Okey. Nurse-nurse ni dia memang penat, exhaust kan. Penat gila, exhausted. So dia teruskan kerja dia dalam keadaan dia penat dan dia tak tidur. Ada yang tak tidur, okey. So dalam konsep ni dipanggil tenaga yang tak sedar, tenaga lelap. Okey. Penggunaan kristal ni untuk recharge kita punya energi. Okey, kita nak tambah energi kita, kita makan, kita tidur. Tapi dalam keadaan extremes, bolehkah? Okey, boleh ke ni kristal ni yang digolongkan dalam super seven stone crystal digunakan sebagai satu medium untuk aktifkan tenaga lelap kita yang kita perlu guna dalam keadaan ekstrim. Okey, dalam keadaan ekstrim yang kita dah penat, kita tak tidur, kita still kena kerja, dan time tu juga kita tak ada cakap tenaga yang cukup sebenarnya. So dalam konsep super seven stone dia ada cakra. Okay, cakra ni aku malah nak terang panjang-panjang. Okay? Sebab takut korang pergi ke Naruto, Dragon Ball, alamak, kacau. Okay? Cakra ni sebenarnya adalah kita punya soul lah. Kita ada jiwa. Jiwa dan cakap kedalaman kita lah, dalaman yang korang rasa. Korang rasa sedih, korang rasa marah, okay? Korang rasa happy kan, macam aku tengah happy. So setiap perasaan ni dikawal oleh satu energi. Okay, energi ni yang korang perlu tahu dekat mana tu duduk. Dia ada point, manusia ada point. Okay, point-point ni kalau cakap mengikut perubatan alternatif lah. Bukan perubatan fizikal yang melibatkan kajian secara direct . Okay, dia perubatan alternatif. Kita tak boleh nafikan perubatan alternatif ni sebab ada part perubatan dari segi keagamaan. Contohnya dalam Islam Darus Shifa. Ada pula part yang menggunakan terapi-terapi. Okay, terapi-terapi yang menggunakan batu permata, menggunakan air, menggunakan bunyi-bunyi kan. Sound terapi, fisioterapi, aura terapi, dia kena tahu aromaterapi, banyak benda-benda yang mempengaruhi. Okey, itu cakap dalam konsep super seven stone, amethyst digunakan sebagai satu cakap faktor ketenangan. Okey, amethyst. Warna dia purple, lembut. Okey, purple lembut dan tenang. Bila kita pegang kita tak dapat rasa. Aku tak nak cakap dengan orang yang boleh scan-scan batu, aku tak nak cakap. Okay. Kita nak konten ni bersifat ilmiah. Bila kita pegang macam ni kita dapat rasa. Cuma bila kita pejamkan mata dalam konsep aura terapi bila kita pejamkan mata, kita selami diri kita sendiri. Ini satu konsep yang tak banyak orang tahu untuk buat macam mana. Okey, kat sini aku nak rungkaikan the secret of amethyst, the super seven stone, cara guna. Okey, tapi aku tak sure lah kalau korang depression tahap maut tu macam mana nak handle gunakan crystal ni. I'm not the specialist. Okay, I just
tunjukkan macam mana nak gunakan bagi diri aku yang pernah aku cuba. First, you genggam kristal ni. Genggam, and then you close your eyes, tutup mata, feel, okay? Rasa kristal ni, rasa pegang, kita pegang ni, dia ada structure. Kita pegang, feel it, okay? Rasakan dia. Rasa apa sebenarnya diri kita tengah rasa, dan cuba motivate daripada dalam, okay? Menggunakan vibration yang ada dalam kristal amethyst. Okay, faham? Super Seven Stone punya secret. Kalau ada orang yang mengatakan batu amethyst ni daripada alam gaib, jangan percaya. Sebab batu amethyst ni jumpa di atas permukaan, di dalam tanah, okay, di permukaan bumi. Okay, kalau jin tu alam gaib lah, aku nak cakap alam tak nak cakap ni, aku tak nak cakap. Kalau jin tu kata segelintir orang cakap dapat daripada sana, bawa alam, tu bukan dalam channel ni. Okay, faham? So dalam konsep Super Seven Stone macam aku cakap tadi, okay, kita genggam. Ini aura terapi. Genggam, kita rasa, okay. You can touch the crystal, okay, the structure. You can touch, you hold it, genggam, and then you rasa. Sebenarnya kita gunakan aura dia ni. Aura ni cakap kita guna untuk memperbaiki energi kita. Okay, dia adalah menggabungkan psikologi, fisio pegang, and then aura yang kita ada, aura dalam badan kita ni. Maksudnya aura ni bukanlah kau pergi jadi Dragon Ball, Super Saiyan, no. And itu fiction. Okay, even kalau ada orang boleh buat pun, aku belum dapat lagi jumpa orang yang boleh buat. Just aku nak cakap, first, hold, pegang. Okay, fisio, psikologi sini. Kita psikologi kena strong. Walaupun macam nurse, kerja sampai pagi, kadang-kadang stay back on call, dia stay strong. Psikologi dia strong, tapi energi dia lemah. Sebab dia dah penat. Makan tapi still tak rehat. Untuk the last chance, the secret of the seven super stone. Okay, Super Seven Stone, sorry. Pegang, hold, mindset, okay, mindset, clear up. Pegang, okay, feel it, rasa apa yang ada dalam diri sebenarnya untuk clear up, okay. Tu dia punya secret, rahsia dalam batu kecubung. Okay, batu amethyst ni, kristal dia, Super Seven Stone. Okay, Super Seven Stone, kena tahu konsep dia. Aku tak nak orang celaru memikirkan kuasa-kuasa yang di luar norma manusia. Thor datang, apa lagi, Thanos datang dengan bawa batu-batu permata. No, dia semuanya melibatkan dalam diri kita sendiri. Okay, macam kelebihan dia yang ada dalam batu ni, macam aku cakap tadi, dia ada sumber mineral tersendiri. Tapi sumber mineral yang ada dalam batu ni, you can expect you can dapat direct. Okay, you kena pakai dia, using the vibration. Okay, mineral tadi kalau you nak pakai, you mungkin perlu melalui beberapa proses ataupun kajian-kajian tertentu yang mengeluarkan dia punya mineral. Tapi kalau nak cakap kelebihan yang dia ada itu vibration, the most very impact, effect dia, vibration tu effect dia yang paling direct. You hold it, you got nano vibration ni. Okay, ada vibration yang halus, tapi sebenarnya dia tinggi vibration dia, cuma kita rasa halus, tak rasa pun sebenarnya. Tapi vibration tu dalam topik kelebihan batu ni, okay, yang kita boleh bincangkan, vibration tu yang mempengaruhi kita punya saraf. Okay, macam you all pernah pegang tak mesin-mesin yang diorang jual, mesin yang vibrate kan? Okay, mesin vibration tu, kenapa dia kata bagus? Sebab dia membetulkan balik saraf. Okay, macam ni konsep dia, ambil konsep vibration daripada minerals. Okay, minerals yang ada, konsep ni dibawa kepada mesin yang boleh dikomersialkan. Tapi kalau kau nak ambil amethyst ni ataupun kristal-kristal yang ada ni dan komersialkan, lama-lama populasi dia pupus. Jadi dia ambil konsep yang ada dekat vibration yang ada dekat kristal ni. Ini dalam topik kelebihan.
Dia ambil konsep tu dan dibawa kepada sebuah mesin. Jadi direka satu mesin untuk korang guna dalam kehidupan seharian kita yang boleh dikomersialkan. So konsep tu datang daripada vibration ni. Okey, betul tak betul? Cuba tanya pakar. Betul tak setiap amethyst, setiap mineral kristal ni ada vibration? Vibration ni yang aku cakap dalam kelebihan dia, super 7 stone. Yang kena tahu, yang dia orang cakap chakra, soul, mind, tapi time tak ada. Time no. Ni aku belum jumpa diamond C yang boleh rentas-rentas macam ni kan. Satu kunci belum jumpa. Mana tahu boleh jumpa itu bawa alam. Rahsia Allah, rahsia Tuhan, God secret. Okay, so kegunaan macam aku dah cakap tadi. Kegunaan, dalam topik kegunaan pula, macam aku dah dah tunjukkan sedikit apa tu macam mana nak gunakan super 7 stone. So macam aku cakap, pegang, rasa. Okay, vibration ni kalau kau pegang dalam keadaan tenang, dia akan rasa datang, saraf tu akan bertindak balas. Okay, dia akan pergi ke kita otak, cerebellum dengan medulla oblongata, control of all the nerve here. Okay, pergi seluruh badan daripada otak ni. Jadi bila kita pegang, input akan masuk. Okay, ni secara sains okay, bila kita pegang sesuatu yang berstruktur, tekstur macam ni, kita pegang kulit ni, kita akan hantar input ke otak. So untuk kita baca apa sebenarnya tekstur dia, contoh macam ni kan, pegang. Okay, kita dapat tahu tekstur dia keras, tekstur something. Maksud selain tu, vibration yang ada dekat kristal ni diserap oleh nerve. Dihantar, input tu dihantar oleh sampai ke otak. Okay, oleh nerve sampai ke otak, and then otak akan bereaksi. Faham tak? Otak akan bertindak balas atas sentuhan tadi. Tindak balas ni akan mempengaruhi pelbagai aspek dalam dekat tubuh badan kita. Contoh kita ada, okay, nak cakap kita ada penat-penat badan ke apa, kita ambil satu kristal ni, kita pegang, genggam with our hand, hold it like this. Okay, pegang macam ni, genggam macam ni, pegang, kita tenang. Okay, ini salah satu cabang untuk release tension lah. Selain dalam konsep, nanti korang cakap kalau nak tenang, berzikir. Okay, that is very important. Berzikir betul, dan memang penting. Tapi selain tu, kita cuba gunakan ni untuk lebih memberi lebih bantuan, ketenangan. Okay, mungkin dalam keadaan berzikir kita boleh pegang batu ni. Okay, batu ni mempunyai vibration yang aku cakap tadi. Dia boleh membantu kita punya tubuh badan. Faham? Itu yang sedikit mengenai rahsia batu kecubung ataupun amethyst dalam konsep super 7 stone. Banyak orang tak boleh nak terang apa sebenarnya 7 stone ni. Boleh pergi bulan ke? Boleh pergi dimensi lain ke? Jadi Thor ke? Jadi Thanos ke? Kan? Wakanda ke? No. That's the fact is the key is the vibration from this crystal to okay, vibration. The key, kuncinya dalam konsep super 7 stone adalah vibration. Vibration ni yang memberi impak kepada saraf-saraf yang dibawa kepada otak, input diproses and then bertindak balas, stimuli to all the part of the body. Okay, boleh faham dalam bahasa Inggeris tu aku cakap tadi. Nak cakap dalam bahasa Melayu, bila kita pegang, getaran tu memberi input melalui saraf pergi ke otak, dan otak memproses input tadi dan bertindak balas kepada semua tubuh badan kita. Kalau ada mungkin part yang sakit, sakit belakang kan, pergi gym macam ini kan, pergi gym penat-penat, dia akan bereaksi lah tempat-tempat yang kurang energi melalui konsep super 7 stone yang kuncinya adalah getaran. Okey, sekian video untuk episod kedua berkenaan batu amethyst ataupun batu kecubung, yang daripada awal aku dah terang dia adalah sejenis apa, kristal. Okay, namanya daripada awal aku dah sebut namanya kecubung, daripada pokok kecubung, bunga kecubung tu sendiri diambil nama kecubung ni diambil dari sepenuh pokok kecubung punya bunga. Lepas tu pergi dekat dia punya asal usul negara-negara yang ada, contohnya Afrika, Brazil, okey, Malaysia, dan banyak lagi negara yang ada, Indonesia semua. Lepas tu pergi kat kategori kristal Kategori dia adalah kristal, aku terangkan tadi, refresh balik kategori ni adalah kristal, dan unsur kimia dia adalah SiO2. Okey, silicate oxide.
Okay, ni input yang korang kena faham. Okay, lepas tu warna dia daripada white purple, light purple pergi dark purple, medium dia semua kan. Tu kau pun dah faham, aku dah tunjuk kan. Okay, macam ni aku dah tunjuk. Ni lagi sekali aku tunjuk daripada tona warna dia. Okay, sampai pergi barang-barang yang macam ni, batu permata yang diikat dekat cincin ataupun loket kan. Daripada form ni raw pergi ke ini, pergi ke sini, ring siap untuk jadi bahan perhiasan, barang kemas lah. Lepas tu sampai ke lebihan dia. Okay, poin kelebihan yang aku dah terangkan, kelebihan dia adalah tergolong daripada super 7 stone. Okay, lepas tu kunci dia aku dah terangkan. Kunci dia adalah vibration. Okay, secara logik kau faham getaran. So dah aku dah terangkan tadi. Dan cara kegunaan tadi macam aku cakap, untuk release stress lah. Okay, macam sekarang setengah orang pergi release station, pergi tengok wayang, pergi main bowling. Okay, kita ada cara nak release tension masing-masing. Salah satu cara adalah melalui super 7 stone ni, yang key dia is the vibration. So sekian dah sekian konten kali ni. Okay, sekian konten kali ni berkenaan batu amethyst ni yang aku dah terangkan. Moga apa yang aku terangkan ni dapat memberi manfaat dekat korang yang subscribe dan tonton channel ni. Okay, sebelum aku akhiri episod kedua ni, aku nak beritahu negara kita dilanda wabak COVID-19. Okay, dan kerajaan telah memberi arahan untuk perintah kawalan pergerakan, tolong patuhi arahan kerajaan, sebab kita nak putuskan rantaian virus ni, jangkitan dia tu. Okay, stay at home, stay safe. Jangan ingkar arahan kerajaan, sebab banyak orang-orang yang tengah berkorban membantu kita untuk kita lebih selamat, dan yang tak sihat lebih sihat. Jadi aku menyuruh dekat kali ni, kita bersatu padu, bekerjasama. Kita lawan COVID-19 ni from our home. Okay, so jumpa lagi di next episode kita channel Gemstone by Tok. Jangan lupa subscribe, like dan share konten daripada video daripada Gemstone by Tok.